Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang kepada semua anak-anak pelajar sekalian. Okey, alhamdulillah semua telah berada bersama saya dalam kelas kimia Puan Syarin, okey, melalui aplikasi Google Meet. Okey, jadi kelas kita pada petang ini insya-Allah kita akan berkongsi bersama saya selama 1 jam. Okey, yang sebagaimana yang telah kita sedia maklum, tajuk yang saya akan kupas pada petang ini adalah sambungan daripada kelas Cikgu Hairunisa, iaitu jadual berkala. Jadi fokus saya pada hari ini ialah untuk kala 3 dan juga unsur peralihan. Okey, jadi kelas ini terbuka untuk semua pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 kerana walaupun tingkatan 4 KSSM tapi untuk topik ini tidak ada banyak yang berbeza, okey, ataupun dengan kata lain hampir sama saja antara tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, jadi untuk kelas saya pada petang ini saya akan menayangkan PowerPoint, okey, dan juga anda semua boleh mengemukakan soalan. Okey, sama ada onkan mic untuk seketika, okey, ataupun menulis di ruangan chat. Okey, jadi saya haraplah pelajar-pelajar dapat bertanya untuk supaya lebih fahamlah dalam pelajaran kita pada hari ini. Okey, kita mula Okay. Saya harap anak-anak pelajar dah bersedia dengan buku catatan untuk mencatat poin-poin penting apa yang telah yang akan saya terangkan sebentar nanti. Okey, sebelum kita mula, sedikit pengenalan daripada saya tentang program ataupun usaha atau inisiatif yang telah kami guru-guru khususnya guru kimia di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah jalankan. Okey, jadi usaha ini merupakan usaha Majlis Guru Cemerlang Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, jadi Majlis Guru Cemerlang WPKL telah datang dengan satu inisiatif untuk berkongsi pembelajaran dalam talian. Jadi pada minggu ini kita menggunakan aplikasi Google Meet. Kita berkenalan sedikitlah dengan saya kan. Okey, ada mungkin sebahagian daripada anak-anak yang ada dalam kelas pada petang ini telah mengenali saya. Okey, tapi saya rasa ramai juga yang belum mengenalilah. Okey, alhamdulillah saya mendapat anak murid seluruh Malaysia hari ini. Okey, jadi nama Cikgu Syarin Hanum binti Abdul Rahman. Okey, kini cikgu mengajar di SMK Aminuddin Baki, Kuala Lumpur. Dan cikgu mengajar mata pelajaran kimia lah. Okey, untuk sekarang untuk tahun ni cikgu mengajar kimia tingkatan 4. Okey, jadi kelas cikgu tadi kita dah sebut, okey, tajuk cikgu ialah jadual berkala unsur khusus untuk unsur kala 3 dan juga unsur peralihan. Okey, boleh kita mula? Nampak slide cikgu? Okey, alhamdulillah. Okay. Untuk topik ini, cikgu guna istilah standard pembelajaran dekat sini. Dekat sini di akhir kelas ini untuk unsur kala 3, cikgu mengharapkan untuk semua pelajar-pelajar dapat menguraikan trend perubahan sifat fizik unsur merentasi kala ataupun corak. Trend tu corak. Bagaimana sifat fizik unsur yang apabila merentasi kala 3 itu berubah. Yang kedua, mengeksperimen untuk melihat perubahan sifat kimia oksida unsur apabila merentasi kala 3. Of course lah kita tak dapat buat eksperimen di rumah. Semua rindu nak balik lab kimia ke? Cikgu pun rindu nak balik lab kimia kan? Okey. So kita mengeksperimen atas kertas sajalah. Cikgu akan bincangkan saja dari segi prosedur pemerhatian.
untuk melihat perubahan sifat kimia oksida unsur apabila merentasi kala 3. Dan yang akhir sekali kita akan memerihalkan kegunaan unsur separa logam. Okey, jadi dalam jadual berkala merentasi kala 3 ini. Okey, ini kita dah kenal. Di peringkat awal kelas jadual berkala, pengenalan kepada jadual berkala, kita dah tahu dah di mana kedudukan kala 3. Kala 3 berada di baris ketiga. Kala ialah baris. Pernah soalan bertanya, apa maksud kala? Simple kan soalan? Tapi ramai orang kata kala ialah nombor 1 hingga nombor 7. Contoh dia macam tu, tak kena kala tu refer kepada baris. Merujuk kepada baris. Refer to horizontal line. Dia mesti horizontal, mendata. Baris mendata. Berbeza dengan kumpulan. Kumpulan itu laju kita panggil. So itu istilah tu penting. Laju menegak. Jadi itu mesti alert sebab istilah-istilah itu yang boleh menyebabkan kita hilang markah dalam SPM. Okey, sekarang kita tahu dah di mana kedudukan kala 3. Sebab soalan memang akan bertanya lah. Kat mana manakah unsur yang diberi itu adalah berada dalam kala 3 atau unsur P, let's say dia bagi P duduk kat sini, dia akan tanya kala berapa, kumpulan berapa, itu saja soalan. Okey, so kat sini cikgu dah listkan apakah unsur-unsur yang berada di dalam kala 3. Okey, yang pertama terdiri daripada natrium, magnesium yang kedua atau kumpulan 2, aluminium kumpulan 13, silikon kumpulan 14, fosforus kumpulan 15, sulfur untuk kumpulan 16, klorin kumpulan 17 dan akhir sekali kumpulan 18 ialah argon. Jadi itulah 8 unsur yang berada dalam kala 3. Period 3 elements. So kita akan lihat seterusnya. Kita akan pergi kepada sifat fizik dan perubahannya. Sebelum tu kita nak flashback balik apa yang telah kita belajar. Kita tahu apabila ada unsur ada nombor protonnya. Daripada nombor proton kita dapat menulis susunan elektron bagi atom. Ingat susunan elektron bagi atom. Bila tulis cikgu just nak remind lah, alang-alang cikgu dah sebut. Susunan elektron atom, bukan susunan elektron unsur. Take note kat situ sebab takut nanti bila awak menerangkan dalam especially untuk topik sebatian kimia nanti, pembentukan ion, pembentukan sebatian ion ataupun sebatian kovalen. So kena ingatlah, ni ulang kaji balik lah daripada bab 2, struktur atom. So apa persamaan kat sini? Dalam kesemua unsur kala 3. Apa persamaan? Cuba bagi jawapan. Apa dia? Bagus. Kesemuanya mempunyai 3 petala. Kita tengok susunan elektron itu semua ada 3 nombor. 281, 286, 288, 3. So kita tahu petala ditentukan oleh bilangan petala berisi elektron. Ingat berisi elektron tu mesti ada, jangan ditentukan oleh bilangan petala saja, salah so semua ada 3 petala. Tu peringkat awal lah ataupun pengenalan kepada kala 3, unsur kala 3. Kita tengok kepada sifat yang pertama. Apabila merentasi kala 3, saiz atom berkurang. Dengan kata lain, atom-atom ini saiznya menjadi semakin kecil apabila merentasi kala. Word dia, istilah dia merentasi kala, going across the period. Across the period. Maka saiz atom berkurang. So itu kalau soalan kata nyatakan perubahan saiz atom apabila merentasi kala.
So kita kata saiz atom berkurang. Jadi dia akan refer dari kiri ke kanan. Itu dah fix. Takkan kita kata merentasi color kiri ke kanan ke kiri. Tak ada. Dia hanya kiri ke kanan. Okay, dari 11 sampai 18. Itu standard. Tak perlu persoal lagi lah sama ada kiri kanan ke kanan kiri. Okay, apabila merentasi color 3, saiz atom berkurang. Saiz atom bukan saiz saja. Ada dalam SPM pelajar dia tulis saiz berkurang. Saiz apa? Kan? Saiz. Jadi tak ada markah mesti ada word atom tu, baru betul lah ayat awak itu. Itulah kimia ni dia sensitif sikit dengan istilah-istilah utama dia. Atom, ion, molekul, itu kena very clear. Okey. Kita nak terangkan. Kalau dia kata nyatakan perubahan saja tak apa, itu je 1 mark. Okey, tapi kadang-kadang dia dah bagi terangkan mengapa saiz atom berkurang apabila merentasi color 3. Okay, jelaskan, terangkan, berikan alasan pada jawapan anda. Samalah tu anak beranak dia. Okey, kita lihat poinnya. Okey, poin pertama. Apabila merentasi color, saiz bilangan proton bertambah. Okey, ataupun cas nukleus bertambah sebab kita tahu proton berada di nukleus. Itu poin yang pertama. Okey, poin yang kedua, daya tarikan antara nukleus dan electrovalence menjadi semakin kuat. So dekat sini nukleus tu, cas dia tu boleh menarik elektron-elektron yang berada di atas petala. Maka bila cas bertambah, sudah pastilah daya tarikan akan menjadi semakin kuat. Okey. Dan yang ketiga, apa terjadi apabila daya tarikan semakin kuat, maka petala-petala, 3 petala tadi, dapat ditarik semakin mendekati antara satu sama lain. Jadi bila dia semakin dekat, maka dia akan menjadi semakin kecil. Semakin kecil. Jadi itu poin dia. Poin dia. Okey, kalau dalam soalan esei. Okey, soalan esei biasanya dia bagi 3 hingga 4 markah. So semua poin ini perlu dimasukkan. Okey, tapi kalau soalan struktur kadang-kadang dia 1 markah saja. Kan 1 markah ataupun paling banyak pun 2, tak boleh tak lebih punyalah. Maka poin nombor 2 dan poin nombor 3 ini yang perlu awak jadikan dia sebagai jawapan. Okey, jadi itu apabila merentasi color. Okey, ayat ini, ayat cikgu ni adalah merujuk general. Okey, merujuk secara umum saja apabila merentasi color. Maksud dia dari natrium hingga argon. Tapi kadang-kadang soalan terus membandingkan. Okey, bandingkan saiz atom antara natrium dengan klorin. So kita bandingkan dua. Jadi ayat kita tu akan berubah sikit. Contoh dia, bilangan proton bagi klorin lebih banyak atau lebih besar dari natrium. Macam tu. Buat ayat perbandingan. Daya tarikan nukleus dan electrovalence pada atom klorin lebih kuat dari atom natrium. Jadi bandingkan. Bandingkan. Jadi macam itulah cara awak menjawab. Saya tunjuk sikitlah teknik menjawab. Okey, yang kedua. Trend yang kedua atau sifat yang kedua, apabila merentasi color 3, keelektronegatifan bertambah. Okey, apa maksud elektronegatifan? Tulis jawapan. Okey, good. Okey, keelektronegatifan ialah keupayaan atom untuk menerima elektron dan menjadi ion negatif. Itu keelektronegatifan. Keelektropositifan, terbaliklah. Okey, keupayaan atom untuk menerima elektron dan menjadi ion positif. Okey, sekarang kita nak lihat macam mana reason yang mengatakan keelektronegatifan bertambah. Dengan kata lain, dia semakin berupaya untuk menjadi ion negatif. Okey, merentasi color. Apabila merentasi color, saiz atom semakin kecil. Kita ambil daripada sifat yang pertama. Okey, sama saja.
daya tarikan nukleus dan electrovalence bertambah. Dua ni cuma kat sini je kita ganti. Tadi bilangan proton. Bila kita bercerita tentang saiz, okey, maka kita refer poin pertama kepada bilangan proton. Tapi untuk yang lain tak kisah sifat mana dalam kumpulan ke, dalam color ke, sama je. Poin yang kedua, daya tarikan nukleus dan electrovalence bertambah. Cikgu nampak ada satu soalan, dia banyak markah untuk esei. Jadi dekat sini dia bagi poin kepada bila saiz atom semakin kecil kepada jarak antara nukleus dan electrovalence bertambah atau semakin jauh. Okey, macam tu ada, ada. So tapi itu untuk penerangan yang lain lah. Itu untuk penerangan kereaktifan, kereaktifan. Jangan bertukar. Okey, daya tarikan nukleus dan electrovalence bertambah. Okey, dan yang ketiga, maka dia dapat menarik elektron dengan lebih mudah. Sebab itulah dia lebih senang untuk menjadi ion negatif. Itulah maksud ke elektronegatifan bertambah. Okey, yang ketiga, keadaan fizik. Okey, keadaan fizik dia berubah apabila merentasi kala, perubahan dari pepejal ke gas. Okey, macam inilah. Okay, natrium, pepejal sampai sulfur, pepejal. Klorin dan argon adalah gas. Ingat, tak ada cecair. Ini tak ada reason. Sebab ini adalah kewujudan pada suhu bilik semula jadi. Okey. So ini rumusanlah daripada apa yang telah kita bincang tadi tentang sifat fizik. Okey, iaitu saiz atom. Okay, awak nak guna jejari atom pun boleh. Jangan saiz jejari, tak perlulah jejari terus. Jejari tu sudah menunjukkan saiz. Okey, keadaan pada suhu bilik tadi pepejal ke gas dan juga ke elektronegatifan. Okey, tak perlu hafal number-number dia tu. Itu untuk awak tengok trend dia, corak dia. Okey, ini color 3. Okey, bagaimana kalau color 2? Color 2. Boleh predict tak? Okey, boleh. Okey, color maksud dia apabila je merentasi color, tak kira dia color 1 ke, 2 ke, 3 ke sampai 7, trendnya adalah sama. Trendnya adalah sama. Jadi walaupun dalam kita belajar color 3, tak mustahil soalan akan tanya color 2. Tapi reason dia, cerita dia semua sama. Jadi kita boleh predict apakah sifat-sifat fizik bagi unsur-unsur yang berada dalam color yang lain. So clear yang tu. Jangan pula cikgu tak mengajar lah color 2, cikgu mengajar color 3 saja. Okey, sama corak. Sebab tu kita panggil, kita belajar trend. Dia punya trend. Okey. Terusnya dah habis sifat fizik 3 tadi. Kita pergi kepada sifat kimia pula. Okey, sifat kimia ni bukan sifat kimia logam atau bukan logam itu. Tadi bukan sifat kimia natrium, bukan sifat kimia aluminium, bukan sifat kimia bagi klorin, bukan. Tapi sifat kimia oksidanya. Okey, so kita ada 2 oksida logam. Dua oksida logam ini bersifat base. Okey, natrium oksida dan magnesium oksida. Okey, kemudian kita ada seterusnya yang ketiga tu aluminium oksida. Aluminium oksida dia kita panggil dia oksida logam sebab aluminium itu logam, bersifat amphoteric. Amphoteric. Nanti cikgu akan explain. Ini kita kena pasti saja dulu. Okey, dari silikon okey, iaitu oksidanya silikon oksida, okey, hingga klorin pentakloride, okey, oksidanya adalah oksida bukan logam bersifat asid. Okey. So jadi apabila merentasi color 3, sifat kimia oksida berubah dari oksida logam bersifat base, amphoteric, dan oksida bukan logam bersifat asid. Macam itulah jawapan awak. Macam mana dia berubah. Okey.
Seterusnya, penerangan. Apa maksud oksida base? Kita dah belajar yang form 5 lah, dah pernah belajar dalam topik acid base tentang apabila oksida base itu larut dalam air, maka kita panggil larutan alkali. Jadi logam natrium dan juga magnesium oksida ini adalah oksida logam yang larut di dalam air untuk menghasilkan larutan beralkali. Kemudian bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam dan air. Jadi bermakna oksida base ini boleh bertindak balas dengan asid. Dan bear in mind, it cannot react with another alkali. Tak boleh bertindak balas dengan alkali lain. So dengan asid saja dia boleh bertindak balas. Seterusnya, yang kedua, oksida amphoteric. Satu-satunya dalam silibus SPM iaitu aluminium oksida. Kena ingatlah by crew. Oksida amphoteric ini dia berkeupayaan untuk bertindak. Underline bertindak sebagai asid dan alkali. Dia bertindak balas dengan asid dan alkali untuk menghasilkan garam air. Penetralan juga. Dekat sini oksidanya act as acid. Bertindak, dia bukan asid dan alkali tapi dia bertindak. Maksud dia macam ni. Kalau katakan cikgu ambil aluminium oksida, cikgu letak dalam bikar, dia saja, cikgu ambil kertas litmus, biru ke merah ke, tak ada efek. Sebab oksida itu sendiri tak ada pun, dia oksida amphoteric, tapi dia bukan kata dia asid atau alkali. Tapi dia boleh bertindak dengan bahasa pasar, bukan bahasa kimia lah. Dia boleh boleh bertukar dari asid kepada alkali. Kalau cerita kanak-kanak Power Ranger tu kan asyik bertukar saja. Inilah amphoteric ni. Jadi bermakna dia ada dua tindak balas. Aluminium oksida bertindak balas dengan asid hidroklorik. So pada ketika ini aluminium oksida bertindak sebagai alkali. Dalam bekas lain kita isi natrium hidroksida, kita tambah aluminium oksida. Maka pada ketika ini aluminium oksida bertindak sebagai asid. Jadi itulah apa maksud oksida amphoteric. Jadi ingat, jangan buat salah lah. Logam tu amphoteric, oksidanya. Nanti kita tengok soalan. Oksida asid. Oksida asid lawan kepada base tadilah, larut dalam air untuk menghasilkan larutan berasid dan juga menjalani tindak balas peneutralan. Cikgu ambil kat sini sulfur dioksida, kita tindak balaskan dengan natrium hidroksida. So tindak balas itu berlaku. Tapi kalau cikgu ambil asid hidroklorik, ganti tempat natrium hidroksida, tak boleh. Tak boleh. Dia tiada perubahan lah, tiada tindak balas. Seterusnya kita lihat mengeksperimen. Mengeksperimen mudah saja. 3. Cikgu tunjukkan. Maksud dia. Kat sini kita cikgu prosedur untuk mengeksperimen. Nombor 1. Prosedur yang pertama atau langkah yang pertama, sebab takut ditanya dalam kertas 3 ke, dalam esei ke, kita masukkan oksida logam ke dalam tabung uji. So dekat sini kita mesti ada kuantiti. Bila kita menerangkan prosedur, kita mesti ada kuantiti. Jadi kuantiti tu letaklah 1 spatula ke 3 gram. 3 gram. Kita nak timbang. 3 gram oksida kala 3 ke dalam tabung uji. Itu
point yang pertama. Okey, kemudian sudah. Okey, namakanlah kalau dia bagi nama kan. Okey, atau ke dalam tabung uji ataupun kalau kita nak buat tiga-tiga, satu kumpulan mewakili satu. Masukkan 3 gram oksida logam kala 3 ke dalam 3 tabung uji yang berbeza. Okey, so itulah cikgu tak buat buka. Okey, yang kedua kita masukkan asid. Kita masukkan 5 sentimeter. Kita masukkan 5. Ini pun sama. Mesti ada mesti ada kuantiti. Kuantiti masukkan 5 sentimeter padu larutan. Ini penting. Larutan asid asid hidroklorik. Awak eja lah cikgu nak shortcut, nak cepat tu cikgu tulis je formula. Ingat dalam kimia kalau tak minta formula, jangan bagi ataupun jangan guna. Masukkan 5 cm padu larutan asid hidroklorik, kemolarannya berapa? 0.1 mol per dm padu. So itu adalah langkah yang kedua. Langkah yang kedua. Sebab langkah dia simple, jadi cikgu pun sayanglah kalau awak tersilap kan. Dan akhir sekali, kemudian yang ketiga, yang ketiga kita bolehlah kata yang ketiga kita kata guncang sebab kita guna tabung uji. Guncang tabung uji. Apa tujuan guncang? Apa tujuan guncang? Kita nak memastikan dia bertindak balas. Jadi guncang tabung uji dan akhir sekali nombor 4, rekod pemerhatian. Kena rekod. Jangan perhatikan saja, tak boleh. Kena rekod pemerhatian. So kita tengok apabila tak kisah nak guna bika pun tak masalah. So dekat sini bila kita masukkan dalam 3 ni dan kita masukkan asid, kita akan dapati ada katakan kita letak oksida base, amphoteric, oksida asid. Sebab kita tambah asid, dia akan memberi tindak balas hanya dalam oksida base. So kita akan nampak larutan dekat sini adalah tidak berwarna. Mendakan yang telah larutlah tadi kan pepejal apa tadi kita nak buat dekat sini katakan kita ambil lah tadi silikon dioksida. So sini kita letak natrium hidroksida. So kita nampak kat sini saja pepejal natrium hidroksida itu telah larut. Kemudian sama juga aluminium oksida larut juga. Tapi ada satu yang tak akan larut. So kalau dalam lukisan exam awak akan nampak macam ni lah. Ini akan larut, ini awak akan nampak sesuatu. Maksud dia pepejal itu tidak larut. Atau dengan kata lain tiada tindak balas. Jadi bila kita lihat kita akan dapati keputusan itu boleh memberi maklumat kepada kita tentang oksida apa. Nanti kita tengok soalan. Seterusnya habis. Dah belah oksida itu saja, kita tak perlu belajar detail persamaan semua tak perlu. Kita pergi kegunaan separuh logam silikon dioksida kat sini digunakan sebagai semikonduktor, konduktor elektrik yang lemah, digunakan untuk menghasilkan microchip. Sekarang ini microchip ni sangat utama kan, sebab itulah makin kecil gadget itu semakin power dia punya microchip. Itulah hipotesis ke tu. Digunakan untuk menghasilkan diode transistor.
Okey, habis kumpul unsur color 3. Okey, so sekarang ada soalan tak setakat ni? Okey, bagus. Okey, kita tengok pula unsur peralihan. Unsur peralihan ni pun simple saja. First kita nak kena pasti. Okey, di mana kedudukan unsur peralihan? Kat mana? Soalan memang akan tanyalah. Mana unsur peralihan? Dia tanya. Okey. Menjelaskan dengan contoh ciri istimewa. Apa ciri istimewa dia? Kita bagi contoh. Okey, dan akhir sekali kita akan senaraikan kegunaannya dalam industri. Okey. Di mana kedudukan? Tadi kena pasti kedudukan. So yang warna kuning itulah jadual berkala, iaitu semua unsur yang berada antara ataupun bermula daripada kumpulan 2, kumpulan 3 hingga kumpulan 12. Sebab tu dia kata terletak di antara kumpulan 2 dan kumpulan 13. Okey, pernah soalan suruh awak lorek. So lorek, jangan lorek satu saja. Lorek semua. Semua sekali. Kalau dia bagi semua lajur ni, okey, 1, 2, 3, 4 semua kena tanda. Tapi kadang-kadang dia cut je kat sini. Jadi tanda je lah semua kawasan 3 sampai 12. Itu saja. Okay, ataupun dia letaklah kat sini FE. Dia berkata manakah dalam jadual berkala di atas, manakah adalah unsur peralihan. So kita tahu kawasan dia, kita boleh jawab. Senang saja. Okey, ini gambar dia lah, raja dia. Okey, warna kebanyakannya berwarna kelabu, logam dia. Perhatikan color logam. Sebab nanti kita nak tengok color. Okey, kita pergi kepada sifat dia. Okey, ini adalah sifat yang juga dipunyai oleh logam-logam lain. Okey, logam yang bukan logam peralihan. Contoh dia aluminium, magnesium. Okey, so itu bukan logam peralihan. Jadi dia mempunyai sifat atau ciri logam yang biasalah yang kita dah belajar di peringkat menengah rendah. Berkilat, takat lembut, takat didih tinggi, okey, keras, mulu dan boleh tempa, okey, datar, okey, boleh mengkonduksi haba dan elektrik. Okey, so ni adalah sifat biasa. Tapi soalan ni memang dia tak suka ni nak tanya ni. Apa yang dia nak tanya? Dia nak tanya okey, dia nak tanya ciri istimewa unsur peralihan. Okey, so sini ada 4. Yang pertama, bertindak sebagai mangkin dalam tindak balas kimia. Okey, apa itu mangkin? Soalan untuk topik jadual berkala, soalan tak tanya. Kita pun tak payah nak explain bla 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 mangkin. Just cakap saja bertindak sebagai mangkin. Kalau diminta contoh, sebab tadi menerangkan dengan contoh. Nanti kita pergi kejap lagi. Okey, untuk tingkatan 4. Tingkatan 4 mungkin belum tahu lagi. Okey, so mangkin ni adalah suatu bahan kimia yang digunakan untuk mempercepatkan tindak balas. So tindak balas tu jadi laju. Okey, tapi dia sendiri tidak bertindak balas. Dia bantu saja. Dia bantu. Okey, dan mangkin ni kita guna ni spesifik. Kalau dah guna dalam tindak balas A, tak boleh dah guna untuk tindak balas B. So begitulah. Dan dia hanya digunakan dalam kuantiti yang kecil sahaja. Sikit saja. Cukup sikit dah laju dah tindak balasnya atau kadar tindak balasnya telah meningkat, maka kita boleh cukuplah. Okey. Yang kedua, membentuk ion atau sebatian yang berwarna. Ini yang ramai yang salah. Kenapa? Sebab senang nak ingat tu warna. Mungkin tu tadi payah sikit. Jadi jawapan pilihan pelajar berwarna ni. Jadi membentuk ion berwarna. Tapi biasanya pelajar dia akan jawab has colour. Sebab dia ingat perkataan warna je colour. Ataupun mempunyai warna. Salah logam tu tak ada warna. Kelabu je semuanya. Tapi ion dia ataupun sebatiannya yang mempunyai warna. Jadi istilah tu kena betul. Membentuk ion atau sebatian yang berwarna. Mesti ada. Okey, seterusnya mempunyai lebih dari satu nombor pengoksidaan. Okey, nanti kita tengok contoh dia dan membentuk ion kompleks. Okey, sekarang kita tengok seterusnya. Okey tadi. Bertindak balas sebagai mangkin.
Tadi cikgu dah terangkan unsur peralihan berfungsi untuk mempercepat sebagai mungkin untuk mempercepatkan tindak balas. Okey, tanpa mengubah secara kimia pada akhir tindak balas. Okey, contoh sebab soalan standard pembelajaran kita menerangkan dengan contoh. Jadi kita kena bagi contoh lah. Okey, cikgu ambil satu je contoh. Kejap lagi ada lagi contoh lain. Okey, kita menggunakan serbuk besi dalam proses Haber, penghasilan amonia. So serbuk besi itu perlu ada dalam tindak balas ini supaya tindak balas antara nitrogen gas dengan hidrogen gas menjadi lebih cepat. Jadi itu kegunaan dia sebagai mungkin. Okey. Yang kedua, membentuk ion atau sebatian yang berwarna. So inilah antara warna-warna ion atau sebatian unsur peralihan. Okey. Dekat sini okey, sebab dia ada warna. So ini antaralah kalau kupron biru. Ini kena ingat nanti. Kupron tu biru. Ferrum 2 hijau, ferrum 3 perang. Ini nanti kita akan belajar dalam topik garam nanti. Warna-warna ni memang kena ingat untuk perubahan dia lah. Okey. Kemudian mempunyai lebih dari satu nombor pengoksidaan. Okey, contoh dia cikgu ambil sini kupron. Okey, dalam bab 3 kita hafal je. Kupron positif 1, kupron positif 2. Okey, kita kata kenapalah sekejap positif 1, sekejap positif 2. Itulah keistimewaan dia. Okey, nombor pengoksidaannya lebih dari 1. Ada yang 2, ada yang 3. Ini contoh-contoh dia. Okey, ataupun yang sebelum ni kita panggil charge. Charge, tapi charge tu tak tepat nombor pengoksidaan. Okey, dan yang keempat, membentuk ion kompleks. Okey, so inilah apa maksud ion kompleks. Dia ada lebih daripada 2 unsur. Okey, contoh dia tetraamina kupron, ada nitrogen, ada hidrogen. Okey, kalau sebatian ion ringkas macam contoh sulfur. Sulfat, okey, SO4, ada sulfur dan ada oksigen sahaja. Okey, ini kegunaan. So ini antara kegunaan mungkin tadilah. Ferrum dalam proses Haber, platinum, ni kena ingatlah kalau soalan kata beri contoh. Okey, tapi semua ni nanti kita belajar balik. Vanadium untuk form 4 belum belajar lagi. Kalau form 5, sebab ini merupakan ulang kaji bagi form 5, maka kita dah jumpa dah vanadium 5 oksida diguna dalam proses sentuh untuk menghasilkan asid sulfurik. Okay, nikel platinum diguna dalam penghidrogenan minyak sayuran. Baru je belajar dalam topik sebatian karbon. So ini adalah contoh. Okay, contoh seterusnya. Kegunaan mangan diguna untuk membuat kaca tingkap. Mangan tadi warna dia pink kan, merah jambu. Jadi yang warna-warna ni adalah ada unsur-unsur mangan. Sama juga dengan batu permata. Cikgu tak tunjuk kat sini. Batu permata yang ada warna tu. Zamrud lah, ruby, sapphire, okay, warna biru tu semua mengandungi unsur-unsur peralihan di dalamnya yang memberi warna kepada permata itu. Okey, ferrum digunakan untuk buat jambatan walaupun tak apa popular lah. Okey, akhir sekali contohnya titanium digunakan untuk membuat cat. Okey, habis. Okey, ada soalan sebelum kita tengok soalan. Ada nak tanya? Okey. Kalau nak tanya boleh bertanya. Okey, sekarang kita tengok contoh soalan. So cikgu ambil ni contoh soalan-soalan SPM. Yang pernah keluar lah. Okey, cikgu tak fokus untuk bahagian lain. Cikgu fokus untuk soalan kita saja. So dekat sini, okay, kita pergi show lah. Supaya kita nampak, kita boleh tulis. Okay. Okay. Dia bagi kat sini. Cikgu ambil soalan bawah ni. Okay. Ambil soalan bawah ni. Dia bagi jadual berkala. Jaranglah dia isi. Ada alfabet sahaja. Okay.
dia bagi maklumat. Okay, maklumat di bawah menunjukkan ciri istimewa bagi semua satu unsur dalam rajah satu. Membentuk sebatian berwarna, bertindak sebagai mangkin. Unsur manakah menunjukkan ciri di atas? Kita jangan jawab unsur peralihan umum. Kita kena refer jadual satu ni, rajah satu. Mana kedudukan peralihan? Z. Maka dekat sini kita akan jawab Z lah. Kita pun tulislah. Z. Kemudian saiz atom Y lebih kecil daripada atom X. Terangkan mengapa. Jadi terangkan mengapa. Tadilah reason. So dekat sini terpotong markah dia. Dekat sini markahnya satu saja. Jadi kita hanya boleh kata kita boleh cerita tentang daya tarikan. Daya tarikan dengan petala tadi. Boleh jawab kat situlah. Okey, seterusnya cikgu ambil yang ini. Okey. Yang macam cikgu bagi tadilah. Okey, color mana unsur itu terletak? So kita nampak dah ni ada 3 ni. So color 3. Kita pun jawablah. Okey, so bila kita jawab, kita untuk color 3. Okey, color 3. Nombor. Bukan TIGA. Color 3. Okey, apa? Kalau jawab 3 saja. Nombor 3 saja. Okey, boleh juga sebab soalan dah kata kat sini color. Tapi kalau soalan kata kedudukan. Contoh dia refer lah kepada magnesium. Okey, nyatakan kedudukan unsur magnesium dalam jadual berkala. Jadi kalau kita kata 3 saja tu kita tak tahu nak refer kepada color ataupun kumpulan. Jadi kena tulis. Okey, nyatakan unsur yang wujud sebagai dui atom. Ini dui atom ni sebenarnya kita akan, maksud dia support dengan kita dah belajar kumpulan 17. Kumpulan 17. So kita akan jawablah kat sini klorin. Nak tulis Cl pun boleh, nak eja klorin pun boleh, tak ada masalah. Okey, nyatakan unsur yang boleh membentuk oksida enfoterik. Okey, nyatakan unsur. Tengok, nyatakan unsur. So jawapan kita ialah aluminium. Jangan buat aluminium oksida. Mentang-mentang kita kata membentuk oksida kan. Nyatakan unsur yang boleh membentuk oksida enfoterik. So aluminium lah, aluminium oksida. Tapi ada juga pelajar yang dia akan jawab aluminium oksida terus dekat sini. So kalau awak pergi jawab, let's say awak pergi jawab kat sini. Aluminium. Cikgu nak cepat, cikgu tak buatlah superscript. Awak jawab aluminium oksida. Maka ini salah lah. Ini salah. Cuba cari. Apa simbol cikgu tak ni? Okey, tak apa. Cikgu letak je lah. Ini. Okey. Yang ni salah itu salah. Okey. Itu seterusnya. Soalan seterusnya. Sama juga. Okey, manakah unsur separuh logam? Okey. Refer tadi juga merujuk kepada perubahan jejari atom, terangkan mengapa keelektronegatifan bertambah. Satu markah saja. So kita ceritalah, kita cerita tentang daya dan juga keupayaan untuk menarik elektron tadi. Walaupun satu markah panjanglah sikit sebab tu dia bagi 3 line. Walaupun satu markah kejam sikit kan. Okey, seterusnya natrium terbakar dalam oksigen membentuk natrium oksida. Kita dah tahu dah natrium oksida, oksida base. Okey, tulis persamaan. Okey, nyatakan perubahan.
warna pada kertas litmus. So sebab dia kata perubahan. Okay, maka kita mesti ada sebelum dan selepas. Okay, kertas litmus merah, warna merah menjadi biru. Okay, nyatakan apabila sebab kita tahu ini adalah larutan al-kali. Okay, kertas litmus merah menjadi biru. Okay, seterusnya ini soalan esei. Soalan esei SPM 2014. Okey. Okey, soalan ni cikgu nak highlight okey, ini yang mengeksperimen tadi. Okey, dia bagi eksperimen oksida color 3 XYZ. Kita tak payah pening kepala kita nak fikir apa nama XYZ, seperti dia lah yang kita tahu sifat dia. Okey, apabila kita tambah dengan natrium hidroksida, X ada tindak balas. Z pun ada tindak balas, Y tak ada. So kita tahu natrium hidroksida ialah alkali. So of course lah Y ni mesti oksida base. Okay, oksida base. Sebab dia tak boleh alkali dengan alkali tak boleh. Okay, so Z ini automatik kita tahu. Ini adalah oksida asid. Okay, X. Kita tengok X bila kita tambah asid pun ada tindak balas. Okay, jadi maka bila dua-dua ada tindak balas berlaku menunjukkan bahawa X ialah oksida amphoteric. So itu kesimpulan atau inference. Kalau kata 3 dipanggil inference. Okay, inference untuk apa yang berlaku daripada pemerhatian. Okey, kita lihat kepada soalan. Berdasarkan jadual susun. Jadi yang pertama ni, okey, yang pertama ni dulu ni ada susun. Susun satu soalan. Sebab tu cikgu buat dah 3. Ada 3 soalan ni dalam ni. Nyatakan oksida ni, tulis oksida apa tadi? Okay, logam, oksida logam, oksida amphoteric, oksida asid. Okay, sekali persamaan. Ya, ada 3. Okay. Seterusnya, okay, sama juga cerita. Kalau 3, tanya je, mana satu logam, kumpulan berapa. So soalan dia simple. Kenapa, okay ni belum lagi ya. Ni pun sama, cerita sodium tadi juga. Cuma tadi perubahan kertas litmus. Sekarang suruh kita write. Kat mana? Kita tahu alkali, write lah 11. Okay, ni. Tadi dia kata merentasi kan, keelektronegatifan apabila merentasi. Kali ni dia banding. Nyatakan yang mana lebih elektronegatif, natrium atau klorin. Nyatakan dulu. Klorin lebih elektronegatif. 1 markah dapat. Terangkan jawapan anda. Baru terangkan jawapan. Okey. So itulah contoh-contoh soalan yang sempat kita bincang untuk petang ni lah. Okey. So sekarang, okey, cikgu ada satu, okey, cikgu dah buat satu link soalan. Jadi awak boleh test. Boleh ambil link, address link ini atau scan QR code dia untuk awak jawab. Nak tahulah pemahaman ringkas, pemahaman tentang unsur color 3 dan juga unsur peralihan. Okey. Jadi dalam link cikgu tu juga, cikgu ada sedikit survey lah tentang kelas kita pada petang ni. Jadi tolong jawab. Dan juga cikgu suruh awak cadangkan topik-topik apa lagi yang awak perlu. Supaya mungkin MGC KL akan buat lagi program seperti ini, maka kita adalah topik-topik yang pelajar-pelajar nak. Sebab cikgu pun tak jumpa awak pun tak jumpa cikgu, kita hanya di atas secara maya saja. Jadi two way tu boleh berlaku. Kita ada masalah, tapi tajuk-tajuk tu sebab kita datang ni dari berbeza. Kalau kita kat sekolah, kita sama. Ini cikgu pun tak kenal awak. Nun jauh tadi cikgu tengok ada dari SMK Yan, okay? Dari MCKK, dari Kelantan, Sekolah Menengah Sains Macang, semua ada. Okey, so itu saja perkongsian kita untuk hari ini. Kalau ada sebarang soalan, cikgu boleh, awak boleh kemukakan. Okey, jadi kalau tak ada, nak sekali lagi, okey sekali lagi. Jadi kita boleh
Cikgu sudahilah kelas kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, so jaga diri, stay at home, kita jaga kita. Okay, sehingga kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, sekian, terima kasih.